نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء مرضات الله بوجهه بثوابه وقربه سبحانه وتعالى. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ أصلح من لسانه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan bincang tentang lafaz. Insya-Allah mudah-mudahan Allah permudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fal-lafdhu fil asli masdaru lafazta syai'a idza tarahtahu. Maka bermula lafaz itu pada asal ialah masdar. Lafazta syai'a idza tarahtahu, apabila kamu melemparkan dia. Thumma nuqila fi 'urfin nuhati, kemudian dipindahkan lafaz itu pada 'urf nuha, pada tradisi nuha, ila al-malfuzi, kepada lafaz malfuz. Seperti kal khalqi bima'na al-makhluq, seperti khalq dengan makna makhluk. Wa kana qiyasuhu ay yashmala kulla matruhin, dan adalah qiyasnya bahwasa merangkumi tiap-tiap benda yang dilimpar. Kama annal khalqa yashmalu kulla makhluqin, seperti mana bahawa penciptaan yang merangkumi kulla makhluqin, tiap-tiap makhluk. Illa anna an-nuhata khassuhu bima yatrahuhu al-lisanu min as-sawti al-mustamili ala ba'd al-hurufi, kecuali bahawasa ulama nahwu khassuhu, yang tertentunya ataupun mereka menentukan dia bima yatrahuhu al-lisanu, dengan apa yang melempar akan dia oleh lidah, minas sauti, daripada suara, al-mustamili, yang merangkumi, ala ba'dil hurufi, ke atas sebahagian huruf, huruful hijaiyah. Wa qad talakhasa anna al-lafdha fi 'urfi an-nuhati, wa qad talakhasa maksudnya khulasatul qaul, kesimpulannya, anna al-lafdha fi 'urfi an-nuhati, bahwasa lafaz pada 'urf nuha, 'urf maksudnya kebiasaan nuha, tradisi nuha, ismun li sautin mustamilin, isim, satu isim bagi suara yang merangkumi, ala dhi maqati', ke atas yang mempunyai maqati', maqta'. Apa maqta' itu? Kal asma'i dhahira, seperti isim-isim dhahira, seperti Zaid, Umar, Bakar, Faruq, itu panggil asma'i dhahira. Wa dhamairil barizah, dan dhamir bariz, bariz maksudnya ay adh-dhahira. Au ma huwa fi quwwati dhalik, ataupun perkara-perkara yang sepertinya. Au ma huwa fi quwwati dhalik maksudnya hukmuhu ka hukmi dhahir, benda yang hukumnya, kedudukannya seperti isim zahir, dhamir bariza, macam ad-dhamirul mustatir, kad-dhamairil mustatira. Au ma huwa fi quwwati dhalik, itu ialah dhamir mustatira. Kenapa kata dhamir mustatira? Sebab contohlah contoh, bila kata qama zaidun, qama fa'il, zaidun fa'il. Bila kata darabah, tak sebut fa'il dia. Bila kata daraba, maksudnya telah memukul ia seseorang. Tu daraba fa'il, dhamir mustatir fa'il. Jadi dhamir mustatir fa'il tu dia rafa' dalam keadaan tetap rafa'. Jadi hukumnya
sama dengan hukum qama Zaidun. Zaid yang zahir tu yang panggil apa, yang zahir fa'il dia tu, ataupun dhamir-dhamir yang bariza seperti ana, anta, hiya, huma, ini panggil dhamir bariza yang zahir. Dhamir mustatir, qad dhamairil mustatir, mustatir tertutup, dhamir yang tak nampak, maksudnya dhamir yang ada. Contoh daraba, daraba tu panggil daraba fa'il madhi, dhamir huwa mustatir, taqdiruhu kan, taqdiruhu huwa harus jawaz, jadi fa'il bagi daraba itu panggil au ma huwa fi quwwati dhalik. Itu qad dhamairil mustatira, seperti dhamir mustatira. Fa innaha alfazun bil quwwati, maka sesungguhnya dhamir mustatira ini alfaz bil quwwah, lafaz dengan quwwah. Ala tara annaha mustahdaratun 'inda an-nutqi bima yulabisuha min al-awamil istihdaran la khafa'a ma'ahu. Adakah kamu tahu dhamir-dhamir yang mustatir itu akan dihadir bila kita bertutur, sebab dia seperti amil, macam mana amil itu ya, istihdaran dan hadir, la khafa'a ma'ahu, tak tersembunyi bersamanya. Ini terjemahan. Jadi kita terang sedikit. Fal lafdhu fil asli masdaru lafaztu syai'a idza tarahtahu. Lafaz ini pada asal. Di situ ada fa, fal lafzu fil asli itu, fa ini panggil fa fasihah. Fa fasihah. Jadi al-lafaz pada asal. Di sini dia ibarat dia tak berapa jelaskan. Jadi kalau kita tengok syarah Mukhtasar Jiddan lil 'Allama As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, dia kata fal lafzu, maka bermula lafaz itu huwa sautul mustamil, yaitu suara yang merangkumi ke atas sebahagian huruf al-hijaiyah, seperti Zaidun. Jadi Zaid ini panggil lafaz dan juga suara yang merangkumi ke atas sebahagian huruf hijaiyah. Zaid ini satu huruf hijaiyah, ia pun huruf hijaiyah, Zaid pun huruf hijaiyah, dan juga lafaz dan juga ada suara. Fa innahu sautun ishtamala ala zai wal ya'i wad dal. Dan sesungguhnya Zaid ini suara yang merangkumi ke atas zai, ya, dal. Kalaulah tidak merangkumi ke atas sebahagian huruf hijaiyah, maka itu tak panggil lafaz. Seperti suara drum. Tahu drum? Drum ini panggil Melayu gendang, yang bahasa Arab panggil tabal, kan? Yang tabal, suara gendang tu tak panggil lafaz. Kenapa tak panggil lafaz? Sebab suara gendang ini tak merangkumi huruf hijaiyah. Begitu juga bila kata lafaz, dan juga lafaz terkeluar dengan lafaz apa yang memberi faedah tapi bukan lafaz. Contoh isyarat. Bila kita isyaratkan, ini memberi faedah tapi bukan lafaz. Sebab apa? Nak lafaz tu suara yang merangkumi ke atas sebahagian huruf hijaiyah seperti Zaid ataupun nama-nama lain yang mana ada huruf hijaiyah. Jadi bila katakan isyarat ini bukan lafaz, tu kita tak boleh panggil lafaz, tak boleh panggil kalam. Dan juga kitabah bukan lafaz, dan juga aqad dan juga nasab. Ini semua tak panggil kalam di sisi ulama nahwu. Jadi di sini kita tahu lafaz mesti kena ada suara, dan suara itu kena merangkumi ke atas sebahagian huruf hijaiyah. Kalaulah bukan huruf hijaiyah ataupun tidak ada huruf hijaiyah, semata-mata suara seperti gendang, ini bukan lafaz. Dan juga ada lafaz yang memberi faedah, ada benda-benda perkara-perkara yang memberi faedah tapi bukan lafaz. Itu pun tak boleh kata lafaz, seperti isyarat dan juga kitabah. Dan bila kata lafaz ini
dalam Ibnu Malik dia kata lafaz ini dia jins. Kita tahu kan jins. Bila kata jins dia banyak benda dia merangkumi. Bila Ibnu Malik dia menerangkan tentang kalam, dia kata lafaz ini jins. Bila kata jins, dia akan merangkumi kalam dan juga kalimah dan juga kalim. Bila kata lafaz, lafaz ini dengan keadaan lafaz tu jins. Jins ini bila kata lafaz tu jins, maka dia akan merangkumi kalam. Maksudnya termasuk dalam lafaz tu kalam dan juga kalimah dan juga kalim. Kalam, kalimah kita tahu, tapi kalim tu kita jarang kan. Kalim ini ialah ma tarakkaba min thalatha kalimat. Apa yang tersusun daripada 3 kalimat. 3 kalimat itu panggil kalim. Dan juga bila kata lafaz dia akan merangkumi muhmal. Muhmal maksudnya zaid kita ditukarkan, kita balik zaid itu kita terbalikkan daiz. Jadi daiz ini, tapi daiz ini lafaz tapi muhmal. Muhmal maksudnya tak memberi makna. Dan juga bila kata lafaz jins, dalam jins ini dia termasuk musta'mal seperti amr. Okey, kita dapat lafaz yang kita belajar hari ini fal lafzu fil asli ini, lafaz ini jins. Bila kata jins dia termasuk kalam, kalimah, kalim, dan juga termasuk muhmal dan juga termasuk musta'mal. Dalam At-Tuhfatus Saniyah yang pengarang Aidul Wasif Muhammad rahimahullah, dalam kitab dia kata mal lafzu, lafaz tu apa? Dia jawab huwa sautul mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah ka zaidin fa innahu sautun ishtamala ala zai wal ya'i wad dali. Dia sama dengan mukhtasar jiddan, tapi dia bawa satu nukta. Dia kata wala yushtaratu fil lafzi al ifadah. Tak disyaratkan nak jadi lafaz tu ifadah. Ifadah tu tak disyaratkan nak menjadi lafaz. Seperti daiz. Daiz ini ditukarkan daripada zaid, tapi dia lafaz. Dia lafaz, lafaz muhmal. Tapi dalam nahwu, di sisi ulama nahwu ataupun yang kita bincang tentang ni, tentang lafaz ini sedang kita bincang ni, kata lakin al-mu'tabar fil kalam al-lafdul mawdu' li ma'nan. Bila kata daiz, dia lafaz tapi tak ada makna. Tapi di sini, di sisi ulama nahwu ini, al-mu'tabar fil kalam al-lafdul mawdu'u li ma'nan. Lafaz yang dihantarkan, diletakkan untuk makna, karena ada makna. Bila kata syarat nak jadi syarat, nak jadi lafaz, tak disyaratkan ifadah, memberi faedah. Tapi nak menjadi lafaz di sini kena ada makna. Kalau selain ini tak apa, tapi di sini nak jadi lafaz, dia di sini diiktibarkan dalam kalam lafaz yang dihantarkan untuk makna. Maksudnya kena ada makna. Fal lafzu fil asli, fa ini panggil fa al-fasihah. Fa ini ada banyak jenis. Fa ada fa huruf ataf, fa ada fa sababiyah, fa ada kan fa jawab jazaiyah, fa ada fa macam-macam lah fa. Di sini fa ini kita boleh katakan fa ini panggil fa fa al-fasihah. Bila kata fa ini al-fasihah, fasihah dengan makna di atas wazan fa'ilah, dengan makna fa'il. Kenapa kita kata fa fasihah?
li'annaha tafdah, ataupun boleh kata fa fadihah. Tapi kita yang biasa, kita yang pondok punya ini dia tulis fasihah. Boleh kata fa fadihah. Karena apa dia kata fa fadihah? Karena li'annaha tafdah, dia menerangkan. Li'annaha tafdah, dia menerangkan daripada syarat yang ditakdirkan. Fa fadhiha, dia menerangkan ada syarat yang ditakdirkan. Maksudnya dia ada satu jumlah yang dihazafkan atau ditakdirkan. Walaupun dihazafkan, al-mahzuf kal madhkur. Mahzuf ini seperti mazkur. Tu nak syarat yang ditakdirkan tu macam mana kita takdirkan? Kita takdirkan idza aradta ma'rifata kulla wahidin min al-umuri thalatha allati ishtamala 'alayha al-kalam fa aqulu laka. Fa fadhiha, kemudian takdir kalam tu selepas fa fadhiha, fa fasiha, ada kalam, ada syarat yang ditakdirkan. Ibarat tu ialah idza aradta ma'rifata kulla wahidin min al-umuri thalatha allati ishtamala 'alayha al-kalam fa aqulu laka al-lafdhu. Fa aqulu laka al-lafdhu. Jadi apabila engkau menghendaki mengenal tiap-tiap salah satu daripada tiga perkara yang merangkumi ke atas kalam, maka aku katakan kepada engkau al-lafzu fil asli. Macam tu kalam. Dan juga fal lafzu fil asal i'rab. Ini cerita tentang i'rab sedikit. Jadi fil asli i'rab dia macam mana? Fil asli ini panggil fi harf jar, al asli majrur. Jadi jar majrur muta'alliq dia jadi nasab. Mahal dia nasab. Bila kata mahal dia nasab, nasab ke atas apa? Ke atas hal. Fil asli jar majrur muta'alliq ini jadi hal. Hal daripada al-lafzu. Yang saya semalam terangkan tentang al-kalamu 'indal lughawiyyin. 'Indal lughawiyyin ini zaraf. Jadi hal daripada kalam, mubtada. Di sini juga begitu. Fil asli ini hal daripada lafaz, pendapat si bawai. Dan juga fal lafzu fil asli masdaru. Masdaru itu khabar bagi al-lafzu. Seolah-olah katakan bila kata hal, fil asli hal, kita takdirkan ibarat ini macam ni. Al-lafzu hala qawnihi musta'malan fil asli masdaru. Fal-lafzu fil asli, takdir ibarat tu ialah al-lafzu hala qawnihi musta'malan fil asli masdarun. Itu takdir ibarat dia. Okey, ini pendapat isi bawah. Kalaulah kita buat hal daripada mubtada tak boleh kan? Sebab jumhur melarang daripada menjadikan hal daripada mubtada. So pada ketika itu kita takdirkan dengan mudhaf. Kalau kita takdirkan dengan mudhaf, kita takdirkan lafaz. Tafsirul lafz. Tafsirul lafz. Tafsirul lafz halata kaunihi baqiyan ala ma'nahu. Itu panggil takdir. Kemudian lafaz ini di segi asal, di segi lugah dengan makna lafadha syai'a. Lafaz tu syai'a maksudnya idza tarahtahu. Maka apabila kamu buang sesuatu. Kemudian lafaz ini dipindahkan pada huruf nuha kepada malfuz. Kenapa kepada malfuz? Sebab lafaz ini walaupun lafaz, dia selalu biasanya digunakan dengan makna malfuz dengan isim maf'ul. Seperti khalq bima'nal makhluk. Bima'nal makhluk. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah sebut hadza khalqullah ay ma khalaqahu. Hadza khalqullah
Maksudnya ay ma khalaqahu. Kenapa? Sebab orang Arab ini dia guna masdar, tapi nak daripada masdar tu isim maf'ul. Dan penggunaan ini terlalu banyak pada bahasa Arab. Contoh, mereka mengatakan, kita pun kata dalam bahasa Arab, dia tu redha tak? Dia tu redha. Maksudnya fulanun redha. Fulanun redha tu, redha, radhiya yarda, ridhan. Ridhan tu masdar. Jadi daripada masdar tu kita nak maksudkan dengan isim maf'ul. Contohnya fulanun redha, maksudkan daripada itu mardiyun. Fulanun mardiyun. Kemudian wa kana qiyasuhu an yashmala kull matruhin. Maaf Ustaz. وكان قياسه أن يشمل كل مطروح, dan adalah kiasnya bahawa merangkumi tiap-tiap matruh. Matruh maksudnya benda yang dibuang. Jadi kalaulah kiaskan lafaz dengan makna tarah, tarah maksudnya yang dilemparkan daripada mulut tu, apa yang keluarkan daripada mulut itu panggil tarah. Kalau kata wa kana qiyasuhu an yashmala kull matruhin, kalau kita kiaskan masuklah semua benda yang dituruh tu, matruh tu, seperti mana dengan makna khalq. Khalq ini merangkumi segala makhluk. Illa anna nuhata khassuhu bima yatrahu lisan. Asal maksud memang lafaz tu kalau kita tukar kepada matruh boleh di segi lugah. Tapi di segi nuha, ulama nahwu ini dia khususkan, dia tentukan, dia buat fixkan dengan apa yang keluar daripada apa yang melemparkan lidah daripada suara yang merangkumi ke atas sebahagian huruf. Jadi lafaz asal, pada asal lafaz tu syai'a atau lafaz ta syai'a idza tarahtahu tu, itu asal maksudnya panggil apa? Matruh ini kalau kita tengok bahasa Melayu, dia matruh maksudnya melemparkan. Taraha yatruhu, itrah maksudnya rama ataupun alqa. Bahasa Melayu melemparkan. English dia throw ataupun cast, C-A-S-T, cast. Itu asal. Bila ulama nahwu lafaz ini digunakan dalam istilah nahwu, jadi khusus. Apa khusus? Khususnya ialah apa yang keluar, apa yang lidah tu, lidah yang buang, keluarkan melalui suara yang merangkumi di atas sebahagian huruf hijaiyah. Jadi khulasatul qaul daripada ini, bahawasa nuha itu membahagikan ini kepada dua bahagian. Lafaz ini, satunya naqal, satunya takhsis. Apa naqal? Naqal tu ialah pindahkan daripada masdar kepada isim maf'ul. Kan? Khalq masdar, khalaqa yakhluqu khalqan. Khalq masdar ditukarkan kepada isim maf'ul. Bila kata isim maf'ul, ini panggil naqal. Ulama nahwu membahagikan lafaz ini kepada dua bahagian. Satunya naqal, yang kedua takhsis. Naqal tu daripada masdar kepada isim maf'ul. Khalq dengan makna makhluk, lafaz dengan makna malfuz. Tapi lafaz dengan makna malfuz ini penggunaan dia hakiki. Khalq dengan makna makhluk ini panggil majazi. Dan takhsis, takhsis mana takhsis? Dengan barang yatrahuhu, membuang akan dia oleh lidah, duna ghairihi, selain atau bukan selainnya. Seperti kita buang melalui tangan ataupun kita guna anggota yang lain untuk buang sesuatu benda, ini tak boleh panggil lafaz. Sebab apa? Ulama nahwu khususkan dengan lafaz ini apa yang keluarkan lidah dari merangkumi suara yang ada sebahagian huruf hijaiyah. Boleh faham? Baik. Kemudian juzu yang kedua,
وقد تلخص أن اللفظ في عرف النحاة وقد تلخص dan buat khulasah kesimpulan bahawa lafaz fi urfin nuhati pada uruf nuha ialah ismun li sautin mustamilin ala di maqati' isim bagi suara yang merangkumi ke atas zi maqta' yang mempunyai maqta' maqati'a maqta' maqta' di sini bagi beberapa example. Yang pertama asma'idz zahira, isim-isim zahir. Kemudian wadh-dhamairil barizah, dhamairil barizah ay zahira juga. Isim zahir dan juga dhamir barizah. Isim zahir itu nama lah, tapi dhamair barizah tu dhamir kan ada 70. Huwa huma hum kan, anta antuma antum ini panggil dhamir barizah. Au ma huwa fi quwwati dhalik, au ma huwa fi quwwati dhalik itu kena tulis bawahnya hukmuhu ay hukmuhu ka hukmi dhahira. Perkataan ini au ma huwa fi quwwati dhalik itu hukmuhu seperti apa? Dhamir mustatir. Seperti dhamir mustatir. Dhamir mustatir ini hukumnya seperti hukum dhamir barizah. Karena apa? Karena di segi hukum dia sama. Di segi hukum dia sama. Contoh yang tadi bagi itu daraba Zaidun. Zaid pukul. Ataupun fa'ala ataupun akala. Akala ini dia fa'il, fa'il dia mustatir. Harus taqdiruhu huwa. Jadi huwa ini kita kata fa'il bagi akala ataupun zaraba. Huwa tu fa'il dalam keadaan rafa'. Tapi rafa' tu dia tak boleh zahir sebab dia tu panggil dhamir kan. Jadi hukum dia sama dengan dhamir barizah. Yang saya sekarang bagi kurang-kurang sikit-sikit kan mula-mula kita lalu sikit-sikit lah. InsyaAllah bila kita sampai muka surat 20-an 30-an kita akan lajukan insyaAllah. Mula-mula supaya tak nak beratkan sangat, bagi sikit-sikit lah, bagi sikit-sikit. Sebab kita ini kitab ini pun pertengahan, bukan bawah sangat, bukan atas sangat. Kita akan bagi kenal sikit-sikit insyaAllah. Bila kita lalu beberapa muka surat, kita akan lalukan insyaAllah, kita akan lajukan. Jadi jangan kata baca sikit-sikit kenapa kan. Bagi mula-mula kita start. Saya pun tak pernah mengajar dalam live ini, baru start. So saya pun perlu macam pengalaman lah. Okey, kalau ada soalan boleh tanya insyaAllah. Jadi perbahasan hari ini tentang lafaz, insyaAllah nanti kita esok sambung ifadah dan juga qasad. Apa yang kita belajar insyaAllah mudah-mudahan Allah bagi faham dan Allah terima daripada kita, dan ilmu ini akan menjadikan seperti ilmun yuntafa'u bihi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.